Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi subjek sirah. Sebelum kita sambung, kita lihat balik semula pengertian pada muka surat 1. Pengertian sirah ada dua. Pertama dari segi bahasa, yang kedua pada segi istilah. Sirah pada bahasa ialah kisah-kisah benar tentang kehidupan Nabi Muhammad. Pada istilah, peristiwa yang dilalui oleh Nabi Muhammad berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sumber rujukan sirah kita boleh dapat daripada 3 cabang. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, hadis. Yang ketiga, daripada kitab sirah. Seterusnya, ciri-ciri sirah dan juga ciri-ciri sejarah yang kita akan lihat. Yang pertama, kalau sirah, ciri-ciri dia berkisahkan daripada Al-Quran yang berkaitan tentang cerita Nabi. Yang kedua, dalam sirah ni, ciri-ciri dia menceritakan tentang perihal keluarga Nabi, sahabat Nabi, masyarakat dan negara pada zaman Nabi Muhammad. Yang ketiga, ciri-ciri sirah ialah tiada berubah. Sedikit pun cerita dia, dulu, kini dan selamanya tetap sama. Cerita yang sama, tak boleh diubah. Berbeza pula dengan ciri-ciri sejarah. Sejarah berkaitan tentang akademik, tentang ahli sejarah, pakar sejarah. Dia cerita tentang catatan daripada kajian yang dia buat dalam sejarah tu. Contoh, dia kaji tulang dinosaur kan. Dia kaji dekat mana dia jumpa, dekat negara mana, besar dia macam mana, saiz dia macam mana. Yang kedua, ciri-ciri sejarah, dia cerita tentang perihal tokoh, siapa yang buat, tempat, peristiwa dan kejadian yang mempunyai bukti apa yang dia kaji. Yang ketiga, peristiwa yang boleh berubah. Kalau sejarah ni dia boleh berubah-ubah. Kejap dinosaur, kejap dia jumpa tikus paling besar di dunia ke. Macam tu contoh lah kan dalam sejarah. Berbeza dengan sirah. Sirah dia tak boleh ubah, sikit pun tak boleh ubah tentang cerita tentang Nabi. Seterusnya, muka surat 3, kita boleh tengok perbezaan antara sirah dan sejarah. Apa perbezaan dia? Yang pertama, dia berkait rapat dengan tentang kajian. Kalau sirah, kajian dia menceritakan tentang riwayat Nabi, manakala sejarah dia menceritakan kajian peristiwa penting berlaku semenjak dahulu, apa yang berlaku. Yang kedua, perbezaan sirah dan sejarah ialah sirah ditafsirkan secara tepat. Memang secara tepat. Kita dah tahu dah peristiwa tu akan berlaku. Berbeza pula sejarah, ditafsirkan secara berbeza-beza. Ada pelbagai pendapat, pelbagai tokoh dia bagi tahu dinosaur ni berada pada kurun sekian, kucing ni daripada kurun sekian, tapi dia sama-sama tak tahu tarikh sebenarnya. Kalau sirah, kita dah dapat tahu dah tarikh peperangan bila, berlakunya bila, kenapa berlaku. Sirah ni dia tak boleh ubah. Okey, pelajaran kita hari ini cerita tentang apa dia hikmah, kenapa, apa yang kita boleh dapat daripada pelajari sirah. Yang pertama, dapat mengenali riwayat hidup Nabi. Bila kita belajar sirah, kita baru tahu Nabi ni cerita dia daripada kecil sampailah dia wafat. Seronok cerita tentang sirah Nabi. Yang kedua, hikmah yang kita pelajari sirah ialah dapat mengetahui nasab keturunan Nabi. Apa itu nasab? Iaitu salah silah Nabi. Daripada atuk nenek dia, ayah dia, ibu dia siapa nama, pakcik dia siapa nama, atuk dia siapa nama kan. Semua dia cerita dalam sirah. Yang ketiga, kita boleh menghayati akhlak. Akhlak terpuji siapa? Nabi Muhammad. Daripada dia kecil, dia dididik dengan akhlak yang mulia, macam-macam cerita, kisah-kisah yang hebat daripada Nabi kita boleh hayati kan, hikmah daripada sirah ni. Yang keempat,
mengamalkan ilmu yang diajar oleh Nabi. Bila kita dah tengok cerita dia macam-macam cerita tentang Nabi, kita boleh ikuti segala kebaikan yang Nabi buat. Yang kelima ialah dapat membantu peribadi mulia. Bila kita dapat dengar cerita daripada ibu ayah tentang Nabi, kita dapat membentuk peribadi kita menjadi akhlak yang mulia. Sikit-sikit Nabi tak suka buat apa, Nabi suka buat apa. Bila kita buat, kita dapat pahala. Yang keenam iaitu hikmah mempelajari sirah boleh melahirkan umat Islam yang cemerlang. Bila kita ikut segala ajaran yang Nabi buat, maksudnya apa yang Nabi buat di dunia ni, maksudnya dia hari-hari aktiviti harian dia buat. Contoh mengaji, salah satu dapat pahala kan. Menghormati ibu bapa, lagi apa, makan guna tangan kanan, masuk tandas guna kaki kiri, itu semua dapat pahala. Boleh mencemerlangkan diri seseorang melakukan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari. Firman Allah pun ada berkata, dalil sesungguhnya Rasulullah SAW merupakan contoh ikutan yang terbaik. Apa dia? Yang terbaik berdasarkan firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Surah Al-Ahzab ayat ke-21. Apa maksudnya? Artinya, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharap keridaan Allah dan balasan baik di akhirat juga, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak, iaitu dalam masa susah dan senang. Bila kita hayati kehidupan kisah tentang Rasulullah, macam-macam kita boleh dapat dari segi kelebihan yang Rasulullah telah anjurkan, kan? Jadi kita sebagai insan yang bernama orang Islam, banyakkanlah buat apa yang telah Nabi lakukan. Lagi-lagi tentang sikap kita. Sikap kita, tengok pada kesabaran Nabi menghadapi orang Quraisy yang banyak. Cuba nak cuba mengkhianati Nabi. Sampai akhirnya dia nak cuba bunuh Nabi pun tak dapat. Sebab apa? Allah telah selamatkan dia. Dengan berkat kesabaran dia, dengan berkat doa dia, Allah sentiasa lindungi Nabi kita yang dicintai. Siapa Nabi kita? Siapa nama Nabi kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, setakat ini dahulu. Assalamualaikum. Ila liqa.